Saya tidak dapat melupakan pertemuan saya dengannya. Saya telah ditangkap. Saat saya coba menggari tangannya, lelaki itu menjerit sesuatu dalam bahasa Melayu. Saya tidak dapat memahaminya, tetapi suaranya pecah, seolah-olah tersekat di kerongkong. Di jalanan Dublin, kami bertindak balas terhadap panggilan daripada 3 pelancong. Seorang lelaki warga Malaysia ditangkap di tempat kejadian. Bukti-bukti jelas. Segalanya telah direkam oleh kamera keselamatan. Namun, tatapan matanya luar biasa. Bukan ketakutan, tetapi kekesalan yang mendalam. Saya memanggil penterjemah dan menunggu selama 30 menit. Saat mendengar keterangannya, saya terkejut, dia adalah mangsa. Seorang pencopet telah mencuri bagnya dan melarikan diri, dan saya telah tersilap menangkapnya. Saya merasa sangat menyesal dan malu. Sejak hari itu, saya mulai membantunya. Saya ingin menebus kesalahan saya. Setelah 2 minggu berlalu, saya menyadari sesuatu, ini bukan hanya rasa menyesal yang sederhana. 3 bulan kemudian, saya memegang alat ujian kehamilan. 2 garis merah muncul. Apa yang akan Anda lakukan? Video ini adalah kisah yang disusun semula. Langgan dan sukai saluran ini untuk membawa tuah kepada penonton. Tinggalkan komen di mana Anda menonton. Saya Sofia Callaghan. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Dublin, Ireland. Saya berusia 27 tahun. Saya adalah seorang pegawai polis peronda yang bertugas di Jabatan Polis Dublin. Ini adalah tahun kelima saya dalam kerjaya ini. Sejak kecil, saya ingin menjadi seorang pegawai polis. Ayah saya seorang guru. Beliau melakukan pekerjaan yang membantu orang lain. Ibu saya seorang juru rawat. Beliau juga seorang profesional yang membantu orang lain. Saya juga ingin melakukan pekerjaan seperti itu. Pada usia 18 tahun, saya memutuskan untuk memohon kepada pasukan polis. Ibu bapak saya membantah. Mereka mengatakan ia berbahaya, terlalu sukar untuk seorang wanita, tetapi saya berkeras. Saya mendaftar di Akademi Polis. Saya menjalani latihan fisikal, latihan menembak, pendidikan undang-undang. Ia sukar, tetapi saya bertahan. Selepas tamat pengajian, saya ditempatkan di pusat bandar Dublin. Ia adalah kawasan Temple Bar, sebuah tempat yang penuh dengan pelancong. Jalanan dipenuhi dengan pub dan restoran. Pada mulanya, saya tidak biasa, sukar untuk berbual dengan penduduk. Saya gugup dalam situasi kecemasan. Tetapi seiring waktu, saya semakin biasa. Rekan kongsi saya ialah Liam. Seorang veteran dengan pengalaman 10 tahun. Beliau 10 tahun lebih tua daripada saya. Beliau adalah seorang mentor yang baik. Beliau mengajar saya banyak perkara. Sofia, tugas polis bukan dengan kekerasan, kata Liam. Daya penilaian adalah penting, baca situasi dengan cepat dan buat keputusan yang betul. Saya mengangguk. Saya berusaha untuk belajar. Kerja saya pelbagai. Pengurusan lalu lintas, rondaan, dan bertindak balas terhadap panggilan. Penguatkuasaan undang-undang juga banyak. Oleh kerana ia adalah sebuah bandar dengan banyak pub, orang yang mabuk pada waktu malam sering menimbulkan masalah. Kadang-kadang terdapat juga insiden serius. Serangan, rompakan, dadah. Pada masa itu, saya merasa tegang, kerana ia berbahaya. Tetapi saya perlu melindungi rakyat. Selama 5 tahun, saya mengalami banyak perkara. Ada hari-hari saya menangis. Hari itu adalah ketika saya membantu ibu bapa yang kehilangan anak mereka untuk bersatu semula. Saya menangis melihat mereka bersatu semula. Ada hari-hari saya marah. Ketika saya bertindak balas terhadap panggilan keganasan rumah tangga, saya marah melihat wanita yang dipukul itu. Tangan saya menggigil semasa menangkap pelaku. Ada hari-hari saya merasa bangga.
Ketika saya menumpaskan perompak, saya menangkapnya selepas pengejaran. Mangsa meminta untuk berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih. Hati saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Kehidupan pribadi saya sederhana. Karena kerja adalah segalanya, saya tidak mempunyai teman lelaki. Saya tidak mempunyai masa untuk bergaul atau peluang untuk bertemu sesiapa. Rakan-rakan saya bimbang, "Sofia, awak hanya bekerja, coba bercinta sedikit," kata mereka. Saya ketawa dan tidak mengendahkannya. Tidak mengapa, kerja saya menarik. Itu adalah kebenaran. Saya suka pekerjaan polis, saya merasa puas membantu orang. Saya bangga menjadikan jalanan selamat. Rumah saya berada di bahagian utara Dublin. Sebuah pangsapuri kecil. Saya tinggal sendirian. Perjalanan ke tempat kerja mengambil masa 30 menit. Saya menaiki kereta api bawah tanah. Ia adalah kehidupan yang biasa, rutin yang boleh diramal. Setiap hari adalah rutin yang pelbagai. Tetapi pada hari itu, semuanya berubah. Ia adalah 15 Oktober 2023. Petang Ahad. Liam dan saya sedang meronda. Kami berjalan di Jalan Temple Bar, radio berbunyi. Jalan O'Connell, laporan pencopet, lelaki Asia. Jaket hitam, beg galas. Kami bertindak balas. Jarak ke tempat kejadian adalah 5 menit. Kami berlari. Apabila kami tiba, seorang saksi menunjuk, di sana. Lelaki itu, seorang lelaki warga Malaysia sedang berdiri, dia memakai beg galas. Mukanya pucat. Berhenti. Saya menjerit, "Polis!" Lelaki itu memandang saya. Matanya terbeliak. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu, saya tidak dapat memahaminya. "Tunjukkan tangan awak." Liam mendekatinya, lelaki itu mengangkat tangannya. Ia menggigil. "Turunkan beg galas awak." Saya berkata. Lelaki itu perlahan-lahan menurunkan beg galasnya. Saya memeriksa beg galas itu. Terdapat 2 dompet di dalamnya. Satu kelihatan seperti milik lelaki itu. Satu lagi adalah dompet wanita, milik mangsa, tangkap dia. Liam mengeluarkan gari, lelaki itu bertindak balas dengan ganas. "Tidak, bukan saya." Dia mencampur adukkan bahasa Melayu dan Inggris. "Bertenang," saya berkata. "Kita bincang di balai polis," lelaki itu berkata dengan suara yang tersekat. Saya tak buat. "Seseorang letakkan dalam beg saya, tolong percaya saya." "Alasan awak boleh simpan untuk balai polis," kata Liam sambil menggari tangannya. Pada masa itu, saya melihat matanya. Kekesalan meluap-luap, ada ketakutan, tetapi kekesalan itu lebih besar. Saya merasa pelik. Kami membawanya ke balai polis. Saya menyuruhnya duduk untuk soal siasat. Kami memanggil seorang penterjemah. Karena kami memerlukan penterjemah bahasa Melayu, kami menunggu selama 30 menit. Penterjemah tiba. Seorang wanita tempatan berbangsa Melayu separuh baya, beliau telah lama tinggal di Dublin. Kami mula menyiasat. Kami mula-mula mengesahkan identiti lelaki itu. Namanya Taufik bin Abdullah, 29 tahun. Berasal dari Kuala Lumpur, pekerjaan. Pereka bentuk seni bina. Melawat Ireland untuk tujuan pelancongan. "Apa cerita dengan dompet yang keluar dari beg galas awak?" saya bertanya. Penterjemah menyampaikan dalam bahasa Melayu. Taufik menjawab. Penterjemah menerjemahkan ke bahasa Inggris. Saya tidak tahu. Seseorang mungkin telah memasukkannya ke dalam beg galas saya. Saya tidak mencuri. Jadi bagaimana ia masuk? Siapa yang awak katakan memasukkannya? Saya bertanya. Taufik menjelaskan, saya berada di sebuah kafe. Saya menggantung beg galas saya di kerusi. Saya pergi ke tandas, dan seseorang mungkin telah memasukkannya semasa saya tiada. "Sudahkah awak memeriksa kamera keselamatan?" Liam bertanya. Taufik menggelengkan kepalanya. "Saya tidak tahu.
Saya sedang berjalan di jalan dan polis menangkap saya. Keterangan saksi jelas. Sesuatu yang tidak kena, kata saya sambil memandang Liam. Kita perlu menyiasat lebih lanjut. Liam mengangguk. Kami menghubungi pemilik kafe. Kami meminta rekaman kamera keselamatan. Rekaman tiba dalam masa sejam. Kami memainkannya. Taufik duduk di kafe. Dia minum kopi. Beg galasnya tergantung di kerusi. Taufik pergi ke tandas. Pada saat itu, seorang lelaki lain mendekat. Dengan pantas dia membuka beg galas itu, dia memasukkan sesuatu, dan kemudian dia menghilang, tidak sampai 30 saat. Apabila Taufik kembali, dia kelihatan seperti tiada apa-apa yang berlaku. Saya memberhentikan rekaman. Saya memutarnya semula, jelas sekali. Taufik adalah mangsa. Liam mengeluh, kita tersilap tangkap dia. Kami juga memeriksa kamera keselamatan di jalanan. Lelaki itu dilihat mencuri dompet pelancong, dan dia juga dilihat memasukkannya ke dalam beg galas Taufik. Ia adalah taktik biasa. Menolak kesalahan kepada orang lain. Taufik benar-benar tidak bersalah. Kami kembali ke bilik soal siasat. Taufik duduk dengan ekspresi cemas. Saya memohon maaf, saya minta maaf. Kami tersilap menilai, awak tidak bersalah, penterjemah menyampaikan. Wajah Taufik berseri, betul ke? Iya. Kami telah memeriksa kamera keselamatan. Awak adalah mangsa. Taufik menghembuskan nafas lega. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Saya membuka gari untuknya. Saya mengembalikan barang-barangnya. Saya memohon maaf sekali lagi. Saya benar-benar minta maaf. Taufik menggelengkan kepalanya. Tidak mengapa, ia cuma salah faham, kan? Tetapi suara itu menunjukkan keletihan. Saya rasa saya perlu menebusnya, kata saya. Saya akan belanja awak makan malam selepas kerja saya selesai. Taufik menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak mengapa. Tidak, ini kesilapan saya. Saya benar-benar ingin melakukannya. Penterjemah ketawa dan berkata, terimalah. Itu adalah keadilan polis Ireland. Taufik teragak-agak seketika, kemudian mengangguk, baiklah, saya terima dengan senang hati. Maka, kami membuat janji. Kerja saya selesai. Saya menanggalkan pakaian seragam, dan menukar kepada pakaian kasual. Saya memandang cermin. Kenapa saya gugup? Ini hanya makan malam meminta maaf. Saya memutuskan untuk bertemu Taufik di sebuah restoran tempatan di Temple Bar. Ia adalah tempat yang tenang. Apabila saya tiba, Taufik sudah ada di sana. Dia duduk di meja tepi tingkap. Dia melihat saya dan berdiri. Halo, Taufik menyapa dalam bahasa Inggris. Sebutannya sedikit kekok, tetapi saya paham. Halo, lama tunggu. Tidak, saya baru sampai. Taufik ketawa. Nampak lain bila tak pakai uniform. Saya juga ketawa. Mungkin nampak menakutkan bila pakai uniform. Taufik menggelengkan kepalanya. Tidak, awak nampak hebat. Kami duduk. Saya melihat menu. Awak suka apa? Saya bertanya. Taufik menunjukkan ekspresi bermasalah. Sebenarnya saya tak tahu. Ini kali pertama saya coba masakan Ireland. Kalau begitu, saya cadangkan nasi lemak dengan ayam goreng. Makanan tradisional Malaysia yang selalu diterima baik. Taufik mengangguk, kedengaran bagus. Kami memesan. Kami juga minum teh tarik. Kalau datang ke Malaysia, kena coba teh tarik, saya kata. Makanan tiba, Taufik mengambil satu suap. Matanya terbeliak, sedapnya. Baguslah kalau awak suka, saya ketawa. Saya benar-benar minta maaf tentang hari ini. Mesti awak terkejut sangat, kan? Taufik melambai tangannya, tidak mengapa. Ia cuma salah faham. Tapi memang menakutkan. Saya tak pernah bayangkan ditangkap polis di negara asing, saya juga rasa bersalah. Saya membuat penilaian tergesa-gesa. Tidak,
Itu kerja awak, saya paham, Taufik ketawa. Dan terima kasih kerana memeriksa kamera keselamatan. Itu sudah tentu. Saya berhenti sebentar. Bagaimana perjalanan awak, selain dari hari ini, adakah semuanya baik-baik saja? Taufik mengangguk. Ya, Malaysia sangat indah. Semalam saya pergi ke Batu Caves. Sangat megah. Awak pergi sejauh itu. Mesti jauh, kan? Taufik ketawa. Saya naik bas pelancongan. Senang saja, kami berbual. Saya mendengar cerita perjalanan Taufik. Dia berkata dia datang dari Kuala Lumpur. Dia berkata dia seorang pereka bentuk seni bina. Dia berkata dia mendapat cuti 2 minggu dari syarikatnya. Awak melancong sendirian? Saya bertanya. Iya, saya suka melancong sendirian. Kerana ia bebas, berani juga awak datang ke negara asing sendirian. Taufik ketawa. Sofia pun seorang pegawai polis, kan? Saya rasa awak lagi berani. Saya cuma buat kerja saya. Taufik memiringkan kepalanya. Kenapa awak jadi pegawai polis? Saya menjelaskan bahwa ia adalah impian sejak kecil. Bahwa saya ingin membantu orang. Taufik mendengar dengan serius. Kerja yang bagus mesti tak mudah, kan? Betul, memang susah. Tapi puas hati. Taufik ketawa. Saya kagum dengan awak. Wajah saya berasa panas. Terima kasih. Masa berlalu dengan cepat. Kami tidak kehabisan cerita. Taufik seorang yang menarik. Dia juga mempunyai selera humor. Dia bercerita tentang Kuala Lumpur, bangunan tinggi, LRT yang pantas, budaya yang pelbagai. Ia menarik. Saya bercerita tentang Dublin. Bangunan lama, budaya pub, orang yang ramah. Kedua-dua bandar itu berbeza, tetapi Taufik dan saya serasi. Saya memeriksa masa. Sudah 3 jam berlalu. Dah lewat, ya, kata saya. Betul ke? Taufik terkejut. Saya tak sedar masa berlalu. Saya pun. Masa untuk berpisah, kami keluar. Malam Oktober sejuk. Hari ini seronok, kata Taufik. Saya pun. Saya datang nak minta maaf, tapi saya pula yang seronok. Taufik ketawa. Kalau macam tu, baguslah. Kesunyian seketika. Taufik bertanya, esok awak ada masa? Esok, ya. Esok hari cuti saya, boleh tak awak temankan saya melawat Dublin? Rasa sunyi nak pusing sorang-sorang. Saya teragak-agak, tetapi tiada sebab untuk menolak. Boleh. Awak nak pergi mana? Taufik berfikir. Cadangkanlah, tempat yang orang tempatan tahu. Baiklah, jumpa esok pukul 10 pagi. Di sini. Taufik mengangguk. Terima kasih, Sofia. Panggil saya Sofia saja, dan saya panggil awak Taufik. Taufik ketawa. Sudah tentu. Kami melambai tangan dan berpisah. Dalam kereta api bawah tanah pulang ke rumah, saya berpikir, rasa pelik. Seolah-olah saya teruja. Ia hanya makan malam meminta maaf, kenapa saya rasa begitu gembira. Malam itu saya tidak dapat tidur, keesokan paginya saya bangun awal. Saya membuka almari, nak pakai apa? Biasanya saya tidak peduli, tetapi hari ini saya berpikir. Saya memilih seluar jin dan baju rajut, saya memandang cermin. Tidak buruk. Saya pergi ke tempat janji temu. Taufik sudah ada di sana. Dia tersenyum dan melambai. Selamat pagi, Sofia. Selamat pagi, Taufik. Hari ini kita nak pergi mana? Taufik bertanya. Ikut saja saya. Rahasia. Kami menaiki bas. Kami pergi ke Howth. Ia adalah sebuah perkampungan pantai di selatan Dublin. Tempat yang tenang dan indah. Apabila kami tiba, Taufik kagum. Wah, laut. Cantiknya. Kan, pelancong tak ramai yang tahu tempat ni. Orang tempatan suka tempat ni. Kami berjalan di sepanjang laluan pantai. Angin bertiup, bunyi ombak kedengaran. Taufik mengambil gambar, saya juga bergambar bersamanya.
Makan tengah hari kami di sebuah kafe kecil. Kami memesan sup makanan laut, sedap. Taufik menunjukkan ekspresi puas. Petang itu kami kembali ke Dublin, kami melawat Trinity College. Ia adalah sebuah universiti lama. Perpustakaannya terkenal. Kami melihat kitab Kells, manuskrip abad ke-9. Taufik terkejut. Betul-betul lama, ya. Saya dapat rasa sejarahnya. Pada waktu malam, kami pergi ke sebuah pub dengan musik tradisional. Terdapat persembahan langsung, biola, seruling, gitar, musik tradisional Ireland. Taufik bertepuk tangan, seronoknya. Rasa nak menari. Saya ketawa, menarilah. Semua orang menari. Taufik menghulurkan tangannya, jom menari bersama, saya teragak-agak. Tetapi saya memegang tangannya, kami menari mengikut musik, ia asing, tetapi menyeronokkan. Taufik ketawa. Saya juga ketawa. Sejak hari itu, kami bertemu setiap hari. Keesokan harinya kami pergi ke penjara Kilmainham, ia adalah tempat bersejarah. Tempat di mana para pejuang kemerdekaan Ireland dipenjarakan. Taufik mendengar dengan serius. Ireland pun berjuang untuk kemerdekaan, ya. Saya dapat rasa beban sejarahnya. Keesokan harinya kami pergi ke Phoenix Park. Ia adalah taman bandar terbesar di Eropa. Rusa-rusa berkeliaran bebas. Taufik mendekati rusa. Dia menghulurkan tangannya dengan berhati-hati. Rusa itu menghidu hidungnya. Taufik ketawa. Seminggu berlalu. Masa bersama Taufik sangat membahagiakan, kami tidak kehabisan cerita, kami mulai mengenali satu sama lain dengan lebih baik. Taufik berkata dia mengambil jurusan seni bina di university, dia berkata dia suka mereka bentuk bangunan. Dia berkata impiannya adalah untuk membuka firma seni bina sendiri. Dia juga bercerita tentang keluarganya. Dia berkata dia tinggal bersama ibu bapaknya. Ayahnya adalah seorang guru yang telah bersara dan ibunya seorang suri rumah. Dia berkata dia anak tunggal. Anak yang baik, kata saya. Taufik ketawa. Taklah baik sangat. Saya cuma sayang ibu bapak saya. Saya juga bercerita tentang diri saya. Tentang ibu bapak dan abang saya. Tentang pekerjaan polis saya. Titik-titik sukar. Titik-titik yang memuaskan, Taufik mendengar dengan serius. Dia juga banyak bertanya. Dia menunjukkan minat, itu bagus. Suatu petang, kami berjalan di sepanjang tebing sungai Liffey, matahari terbenam, langit berwarna jingga, Taufik berhenti. Dia berpaling kepada saya, Sofia, ya, terima kasih. Awak buat perjalanan saya sangat indah, saya ketawa. Sama-sama, saya pun seronok. Sebenarnya, kata Taufik, saya suka awak, jantung saya berdebar. Taufik terus bercakap, sejak pertama kali bertemu, saya tertarik dengan awak. Saya gembira bila bersama awak. Saya pun, kata saya pun suka awak. Taufik ketawa, ekspresi lega. Syukurlah. Dia memegang tangan saya, ia hangat. Kami terus berjalan. Kami tidak berkata apa-apa, tetapi hati kami telah bersatu. Malam itu kami berciuman. 2 minggu berlalu terlalu cepat. Tarikh Taufik pulang semakin dekat. Ia adalah hari terakhir. Saya sedih. Saya tidak mau berpisah. Saya menghantarnya ke lapangan terbang. Kami memandu kereta. Kesunyian menyelubungi kami. Kedua-dua kami sedih. Kami tiba di lapangan terbang, dia mendaftar masuk, kami perlu pergi ke pintu berlepas. Masa untuk berpisah, Sofia, Taufik memeluk saya, dia memeluk saya dengan erat. Saya akan rindu awak. Saya pun, air mata saya menitis. Saya coba menahannya, tetapi ia tetap keluar. Saya akan hubungi awak. Setiap hari, kata Taufik. Ya, mesti. Dan saya akan datang lagi tak lama lagi. Dalam beberapa bulan, betul ke? Taufik mengangguk, janji. Kami berciuman. Ciuman yang panjang.
Orang ramai melihat, tetapi kami tidak peduli. Saya kena pergi, kata Taufik. Saya mengangguk. Taufik masuk ke pintu berlepas. Dia berpaling dan melambai, saya juga melambai, air mata terus menitis. Saya pulang ke rumah, rasanya kosong. 2 minggu nih setiap hari bersama, sekarang saya sendirian. Pada mulanya, kami kerap berhubung. Setiap hari kami bertukar mesej, kami juga membuat panggilan video. Walaupun terdapat perbezaan masa 8 jam, kami menyesuaikan masa. Taufik bercerita tentang syarikatnya. Proyek baru telah bermula. Sibuk tetapi menarik. Dia berkata dia bercerita tentang saya kepada rekan sekerjanya. Mereka ingin bertemu dengan saya. Saya bercerita tentang pekerjaan polis saya. Tentang rondaan, tentang rekan sekerja. Saya berkata Liam mengusik Taufik. Sofia dah jatuh cinta, katanya. 2 minggu berlalu, perhubungan mula kurang lancar. Balasan Taufik lambat, sekali sehari, sekali 2 hari. Saya bimbang. Saya pikir sesuatu telah berlaku. Saya bertanya, awak oke? Awak jarang hubungi saya kebelakangan nih. Taufik menjawab, maaf. Saya sangat sibuk karena proyek, banyak kerja lebih masa. Saya berkata saya faham, tetapi saya risau. Sebulan berlalu, ia adalah November. Perhubungan hampir terputus. Saya menghantar mesej, tetapi balasannya lambat. Panggilan video pun tidak dapat dibuat sekali seminggu. Saya cemas. Adakah hatinya berubah? Adakah sukar karena jarak jauh? Saya memberitahu rekan saya. Sofia, hubungan jarak jauh memang sukar. Bukan orang yang awak kenal 2 minggu. Ia sukar secara realistik, tetapi saya tidak mau menyerah. Karena saya mencintai Taufik. 2 bulan berlalu. Ia adalah Desember. Christmas semakin dekat. Saya menghantar mesej kepada Taufik. Boleh tak kita buat panggilan video pada Christmas? Tiada balasan. 1 hari berlalu. 2 hari berlalu. Masih tiada balasan. Saya menelepon. Ia berdering. Tetapi dia tidak menjawab. Saya menelepon berkali-kali. Dia tidak pernah menjawab. Kebimbangan bertukar menjadi ketakutan. Adakah dia terlibat dalam kemalangan? Atau adakah hatinya benar-benar berubah? Tetapi pada masa itu, badan saya mula menunjukkan kejanggalan, haid saya berhenti. Pada mulanya, saya pikir ia disebabkan oleh tekanan, akibat kejutan karena putus hubungan dengan Taufik. Tetapi sudah 2 bulan. Perut saya terasa mual. Saya sering muntah dan loya. Saya menjadi sensitif terhadap bau. Hanya menghidu bau kopi pun saya rasa nak muntah. Liam bertanya, Sofia, awak oke? Muka awak nampak pucat. Saya menjawab, saya oke. Cuma penat. Saya tahu apa ini. Saya pergi ke farmasi. Saya membeli alat ujian kehamilan. Saya melakukannya di tandas rumah. Tangan saya menggigil, 2 garis muncul, saya hamil, kekuatan di kaki saya hilang. Saya terduduk di lantai bilik air. Apa yang perlu saya lakukan? Taufik tidak dapat dihubungi, dan saya sendirian. Air mata saya mengalir. Saya pergi ke hospital. Jabatan sakit puan. Dokter mengesahkan, awak hamil. Kira-kira 8 minggu. Saya melihat imbasan ultrasound. Titik kecil kelihatan, jantungnya berdenyut. Ia adalah bayi saya. Bayi Taufik. Dokter bertanya, apa yang awak mahu lakukan? Saya tidak dapat menjawab. Saya tidak tahu. Saya akan beri awak masa untuk berpikir, tetapi awak perlu membuat keputusan dengan cepat, kata dokter. Saya pulang ke rumah. Saya duduk di sofa, pelbagai pikiran melintas di pikiran saya. Patutkah saya menggugurkan kandungan? Secara realistik, ia sangat sukar. Saya berusia 27 tahun, belum berkahwin. Saya juga perlu melakukan kerja polis.
terlalu banyak untuk dibesarkan sendirian. Tetapi bayi ini adalah bayi Taufik dan saya. Buah cinta kami, bolehkah saya menyerah? Saya perlu memberitahu ibu bapak saya. Keesokan harinya saya pergi ke rumah mereka tinggal di pinggir Dublin. Semasa makan malam, saya berkata, "Ibu, ayah, saya ada sesuatu nak beritahu." Ibu bapak saya memandang saya. "Apa dia?" Saya menarik nafas dalam-dalam. "Saya hamil." Kesunyian, bunyi garpu jatuh kedengaran. "Ibu saya." "Apa?" Ayah saya mengeraskan wajahnya. "Anak siapa?" Saya menjawab. "Lelaki Malaysia yang saya jumpa sebagai pelancong." Ibu saya bertanya, "Mana lelaki itu?" "Tak dapat dihubungi. Sudah 2 bulan, ayah saya mengeluh." "Sofia, apa yang telah awak lakukan?" "Awak seorang pegawai polis, awak seorang yang bertanggung jawab." "Maafkan saya menundukkan kepala." Ibu saya bertanya, "Apa yang awak akan lakukan?" "Awak nak melahirkan." Saya menjawab, "Saya nak melahirkan." Ayah saya menunjukkan ekspresi serius. "Sukar untuk membesarkan anak sendirian, bagaimana dengan kerja awak?" Itu adalah kata-kata yang masuk akal, tetapi hati saya berbeza. "Saya tetap nak melahirkan," kata saya. Ibu bapak saya tidak membantah. Mereka kelihatan kecewa, tetapi mereka menerima. "Kami akan bantu," kata ibu saya. Saya bersyukur. Saya tidak sendirian, saya juga memberitahu Liam. Sebagai rakan kongsi, dia perlu tahu. Semasa meronda, saya berkata, "Liam, saya hamil." Liam memberhentikan kereta. "Apa? Betul ke?" "Iya. Sudah 8 minggu." Liam menunjukkan ekspresi terkejut. "Lelaki Malaysia itu?" "Ya." Liam mengeluh. "Dapat dihubungi ke?" Saya menggelengkan kepala. "Sudah 2 bulan. Tak dapat dihubungi, jadi apa yang awak akan buat?" "Awak tak perlu cari dia ke." Itu adalah kata-kata yang masuk akal. Saya perlu mencari Taufik, tetapi caranya tidak jelas. Nomor telepon tidak dapat disambung. Saya tidak tahu alamatnya dengan tepat. Saya hanya tahu nama syarikatnya, Taufik Design, Build, Kuala Lumpur. Saya berpikir, patutkah saya pergi ke Malaysia? Tetapi bagaimana saya akan pergi dengan keadaan hamil, dan ada kerja polis juga? Saya berpikir, beberapa hari saya tidak dapat tidur. Pada suatu hari, mesej daripada Taufik tiba. "Selepas 2 bulan, Sofia, saya minta maaf, saya akan jelaskan. Boleh telepon?" Jantung saya berdebar, saya segera meneleponnya. Taufik menjawab. "Sofia," suara Taufik kedengaran. "Taufik, apa yang berlaku? Kenapa awak tak hubungi saya?" Taufik menjelaskan, "Saya terlibat dalam kemalangan, ayah saya jatuh sakit." "Apa? Stroke?" "Apa?" "Dia berada di unit rawatan rapi selama sebulan. Saya sentiasa berada di hospital. Saya sangat risau." "Saya faham. Jadi sebab tu awak tak dapat hubungi saya. Ayah awak dah oke ke?" "Sekarang dia dah semakin baik. Sedang menjalani rawatan rehabilitasi, syukurlah." "Saya betul-betul risaukan awak. Maafkan saya. Saya sepatutnya hubungi awak." "Tidak mengapa. Saya faham." Kesunyian seketika, kemudian saya berkata, "Taufik, saya ada sesuatu nak beritahu." "Apa dia?" "Saya hamil." Kesunyian di hujung talian. "Rasanya sangat lama, betul ke?" Taufik bertanya. "Iya, sudah 8 minggu." "Anak awak?" Taufik menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dia berkata, "Sofia, maafkan saya. Saya akan bertanggung jawab." Air mata saya menitis. Saya merasa lega. Taufik dan saya berbual setiap hari. Saya memberitahunya tentang keadaan kehamilan saya.
Saya juga berkongsi keputusan pemeriksaan, Taufik bimbang. Kesehatan awak oke, tak susah ke, tidak mengapa. Ada sedikit alahan, tapi saya boleh tahan, saya menjawab. Taufik berkata, saya akan pergi ke Ireland. Saya perlu berada di sisi awak, tapi ayah awak, Taufik terdiam. Itu juga masalah, ya. Saya akan pergi ke Malaysia, saya berkata. Apa, ya. Saya rasa lebih baik saya yang pergi. Tapi dengan keadaan hamil, bagaimana awak nak pergi? Tidak mengapa, masih awal lagi, Taufik bimbang. Tak bahaya ke? Saya akan tanya dokter. Saya berbincang dengan dokter. Dokter berkata ia mungkin jika keadaan stabil. Tetapi perlu berhati-hati, karena ia penerbangan yang panjang. Saya memutuskan, saya akan pergi ke Malaysia. Saya memohon cuti daripada balai polis. Saya bertemu dengan bos saya. Saya memberitahunya tentang kehamilan saya. Saya berkata saya perlu pergi ke Malaysia. Bos saya faham. Baiklah. Cuti 3 bulan dibenarkan. Hati-hati pergi. Terima kasih banyak. Saya menundukkan kepala. Liam memberi semangat. Sofia, hati-hati pergi. Bahagialah, jangan risau. Kerja di sini saya akan uruskan. Terima kasih, Liam. Terima kasih banyak. Ibu bapak saya bimbang. Awak nak pergi sendirian, tak bahaya ke? Tidak mengapa. Taufik akan tunggu di lapangan terbang. Ibu saya berkata, hati-hati, kerap hubungi kami. Abang saya juga bimbang. Kalau ada masalah, terus hubungi saya. Saya akan datang. Ya, saya akan buat begitu, terima kasih. Saya membeli tiket kapal terbang, berlepas pada akhir Desember. Saya hamil 12 minggu. Saya masuk trimester kedua. Saya mengemas bag, pakaian, dokumen berkaitan kehamilan, gambar ultrasound. Saya teruja. Saya akan jumpa Taufik. Malam sebelum berlepas. Rakan saya menelepon, Sofia, awak betul-betul nak pergi? Iya, saya kena pergi. Hati-hati. Malaysia jauh. Saya tahu. Tapi ada Taufik. Saya harap awak bahagia. Terima kasih. Keesokan paginya saya pergi ke lapangan terbang. Ibu bapak saya menghantar. Ibu saya memeluk saya. Hati-hati. Ibu sayang awak. Saya pun sayang ibu. Ayah saya juga memeluk saya. Hati-hati pergi, anakku. Abang saya berkata, Sofia, kalau dia buat hal, terus balik. Saya akan datang, baiklah. Saya mendaftar masuk. Saya masuk ke pintu berlepas. Saya berpaling dan melambai. Keluarga saya membalas lambaian. Saya menaiki kapal terbang. Saya duduk di tempat duduk. Saya melihat keluar tingkap. Dublin semakin menjauh. Penerbangan yang panjang bermula. 13 jam. Ia tidak selesai. Perut saya sedikit membesar, tetapi saya bertahan. Saya menonton film. Saya membaca buku. Saya juga tidur, masa berlalu perlahan. Akhirnya kami tiba di KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Saya melalui pemeriksaan imigresen. Apakah tujuan lawatan awak? Pegawai imigresen bertanya. Saya datang untuk bertemu teman lelaki saya. Berapa lama awak akan tinggal? 3 bulan. Saya lulus. Saya mengambil bagasi saya. Saya keluar ke ruang ketibaan. Ramai orang. Saya mencari Taufik dengan mata saya. Dia ada di sana, melambai tangan. Sofia. Saya berlari. Taufik memeluk saya. Dia memeluk saya dengan erat. Saya rindu awak. Saya pun, saya betul-betul rindu awak. Taufik memandang wajah saya. Awak nampak kurus. Mesti susah, kan? Tidak mengapa. Sekarang awak ada. Taufik ketawa. Kami menaiki kereta menuju ke Kuala Lumpur. Ia adalah lebuh raya. Banyak bangunan kelihatan, besar dan modern. Kuala Lumpur nampak hebat, kata saya. Kan? Berbeza dengan Dublin, kan? Jauh berbeza.
kami pergi ke rumah Taufik. Ia adalah sebuah kondominium, terletak di Bangsar, tingkat 20. Kami menaiki lift, kami berdiri di hadapan pintu, Taufik menekan loceng, pintu terbuka. Seorang wanita separuh baya keluar, Ibu Taufik, Puan Aminah. Beliau memberikan impresi yang lembut dan mesra. Ibu, ini Sofia, Taufik memperkenalkan. Puan Aminah tersenyum dan berkata, selamat datang, jauh datang. Assalamualaikum, saya menyapa. Puan Aminah memegang tangan saya. Mesti susah, kan? Iya. Kami masuk ke dalam rumah. Ia bersih dan luas. Ruang tamu terang, kami duduk di sofa. Puan Aminah membawa teh, kemudian dia duduk di sebelah saya. Saya dengar awak hamil. Badan oke? Ya, saya oke. Ada sedikit alahan, tapi sekarang dah makin baik. Syukurlah, kata Puan Aminah. Jaga Taufik kami baik-baik, ya. Saya yang akan jaga dia lebih baik, saya kata. Mereka menyediakan satu bilik untuk saya. Di sebelah bilik Taufik. Saya membuka beg, saya melihat keluar tingkap. Pemandangan malam Kuala Lumpur kelihatan, lampu-lampu bersinar. Taufik masuk. Bilik oke. Ya, cantik. Taufik memegang tangan saya. Sofia, terima kasih. Kerana datang sejauh ini. Sudah tentu. Awakkan Bapak kepada anak kita. Taufik menyentuh perut saya dengan berhati-hati. Belum nampak sangat, ya. Tak lama lagi akan besar, Taufik ketawa. Peliknya, saya akan jadi ayah. Keesokan harinya kami pergi ke hospital. Jabatan sakit Puan, ia adalah sebuah hospital besar. Sebuah hospital sakit Puan yang terkenal di kawasan itu, Puan Aminah telah membuat temu janji. Dokter sangat baik. Imbasan ultrasound. Bayi muncul di screen. Sudah banyak membesar. Sihat. Membesar dengan baik, kata dokter. Syukurlah, nak tahu jantina. Dokter bertanya. Ya, Taufik dan saya menjawab serentak. Anak perempuan, dokter tersenyum. Anak perempuan, Taufik menitiskan air mata. Anak saya, kata Taufik. Saya juga menitiskan air mata. Anak kita, Puan Aminah juga menitiskan air mata. Cucu kita. Kami keluar dari hospital. Taufik memegang tangan saya. Sofia, kawinlah dengan saya. Saya nak kita jadi keluarga secara rasmi. Saya mengangguk. Ya, kita kawin. Kami mula membuat persiapan. Bermula dengan pendaftaran perkawinan. Kami pergi ke pejabat pendaftaran. Kami menyerahkan dokumen. Kami menjadi suami istri. Kami mengadakan majelis perkawinan kecil. Ia adalah Januari. Kami hanya menjemput keluarga. Puan Aminah, ayah Taufik. Dan melalui panggilan video, keluarga saya. Saya memakai gaun pengantin, kerana perut saya sudah membesar, ia adalah gaun yang sesuai. Taufik memakai suit, kami membuat janji. Kami bertukar cincin, kami berciuman. Keluarga bertepuk tangan. Ibu bapak saya mengucapkan tahniah melalui video. Selamat berbahagia, Sofia, ibu saya menangis. Saya pun sayang ibu, kehidupan baru bermula. Kehidupan di Malaysia bermula, pada mulanya, ia asing. Bahasa juga sukar, dan budaya juga berbeza. Tetapi saya berusaha untuk menyesuaikan diri. Saya mula belajar bahasa Melayu. Puan Aminah mengajar saya. Assalamualaikum. Terima kasih, saya sayang awak, saya belajar dari ayat-ayat mudah. Sebutan itu sukar, terutama intonasi, tetapi saya terus berlatih. Puan Aminah memuji saya. Bagus, Sofia. Saya meneroka bandar. Saya pergi ke pasar raya. Saya melihat makanan Malaysia. Sambal, kicap, rempah. Ia menarik. Puan Aminah mengajar saya memasak. Saya belajar cara membuat nasi lemak. Saya juga belajar cara membuat ayam goreng. Pada mulanya, saya tidak pandai. Rasanya tidak kena, tetapi,
Secara beransur-ansur ia bertambah baik, Taufik makan dengan berselera. Saya juga belajar budaya Malaysia. Semasa Hari Raya Aidilfitri, kami memakai baju raya baru, kami melawat sanak saudara. Mengucapkan selamat Hari Raya, ia adalah pengalaman baru. Orang Malaysia ramah. Jiran-jiran menyapa. Mereka prihatin melihat saya hamil. Mereka juga membawa buah-buahan dan memberi pakaian bayi. Saya bersyukur, saya merasakan kehangatan di negara asing. Saya masuk trimester kedua kehamilan. Perut saya sudah banyak membesar. Sukar untuk berjalan. Taufik sentiasa berada di sisi saya. Kami pergi berjalan-jalan bersama. Kami pergi ke Taman Tasik Perdana. Kami berjalan di sepanjang tebing Tasik. Kami duduk di bangku dan berehat. Sofia, bahagia? Taufik bertanya. Iya, sangat bahagia. Malaysia, dah biasa. Ya, lebih baik dari yang saya sangka. Orang-orang pun ramah. Taufik ketawa. Baguslah. Pada suatu hari, saya berpikir, apa yang boleh saya lakukan di Malaysia? Selepas melahirkan, saya rindu kerja polis, tetapi di Malaysia, ia mustahil. Saya berkata kepada Taufik, saya nak bekerja, lepas bersalin nanti, kerja apa? Polis. Taufik terkejut. Polis di Malaysia, boleh ke? Saya pun tak tahu, kena siasat dulu. Saya melayari internet, saya mencari syarat pengambilan polis di Malaysia. Saya memeriksa sama ada warga asing boleh. Ia mengejutkan. Ia mungkin. Jika saya mendapat kewarganegaraan, saya boleh mengambil peperiksaan polis. Asalkan saya mempunyai keupayaan bahasa Melayu yang baik, harapan timbul, saya mungkin boleh melakukannya. Saya memberitahu Taufik, boleh. Kalau dapat kewarganegaraan, saya boleh ambil peperiksaan. Betul ke? Taufik gembira. Kalau macam tu, coba bersedia. Saya akan tolong, terima kasih. Saya mempunyai matlamat. Menjadi pegawai polis Malaysia selepas bersalin, impian baru. Saya masuk trimester ketiga kehamilan. Perut saya sangat berat, sukar untuk bernafas. Saya sering terbangun pada waktu malam, saya kerap ketandas, tetapi saya bahagia. Saya teruja memikirkan saya akan bertemu anak perempuan saya tidak lama lagi. Saya mengemas beg bersalin, pakaian bayi, lampin, tuala, saya menyediakan barang-barang yang diperlukan. Saya juga berhubung dengan hospital. Kami memilih nama. Taufik dan saya berpikir bersama. Kami memutuskan untuk mempunyai kedua-dua nama Malaysia dan Inggris. Nama Malaysia adalah Aisyah, nama Inggris adalah Grace, yang bermaksud cantik dan anggun. Saya menyukainya. Anak perempuan kami, Aisyah Grace. Ia adalah Mak. Tarikh bersalin semakin dekat. Saya gugup, karena ia kelahiran pertama saya. Puan Aminah menenangkan saya, jangan risau, ibu akan ada di sisi awak. Pada suatu malam, sakit bersalin bermula. Perut saya sakit. Saya membangunkan Taufik. Taufik, sakit. Taufik melonjak bangun, kita kena pergi hospital sekarang. Iya, nampaknya begitu. Kami memanggil taksi. Kami pergi ke hospital. Puan Aminah juga ikut bersama. Saya dibawa ke bilik bersalin. Sakit bersalin semakin teruk, sangat sakit. Saya menjerit. Taufik memegang tangan saya. Sabar sikit lagi. Kejap lagi habis. Puan Aminah juga memberi semangat, bagus, sayang. Masa berlalu. Rasanya seperti selamanya, ia sukar, saya mahu menyerah, tetapi saya bertahan. Kerana anak perempuan saya, akhirnya bunyi tangisan bayi kedengaran. Oh, anak perempuan, kata doktor. Bayi perempuan yang sihat. Jururawat meletakkan bayi di dada saya. Ia kecil dan hangat, matanya terpejam. Cantik, anak perempuan kami, Aisyah Grace, air mata saya mengalir. Taufik juga menangis, anak kita. Betul-betul anak kita.
Puan Aminah juga menitiskan air mata. Cucu kita. Saya dibawa ke bilik pemulihan. Aisyah menangis. Ia pelik. Saya dah jadi ibu. Saya membuat panggilan video kepada ibu bapak saya. Saya menunjukkan cucu mereka. Ibu saya menangis. Cantiknya. Cucu kita. Ayah saya juga terharu. Tahniah, Sofia. Abang saya juga mengucapkan tahniah. Sofia, awak memang hebat. Saya menghabiskan 3 hari di hospital. Saya pulih. Aisyah juga sihat, dia makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak. Hari kami pulang tiba. Kami pulang ke rumah, kehidupan baru bermula. Penjagaan bayi lebih sukar dari yang saya sangka. Saya kerap terbangun pada waktu malam. Aisyah menangis, saya menukar lampin, saya tidak dapat tidur lena, tetapi saya bahagia. Melihat Aisyah, semua keletihan hilang. Senyuman kecil, pergerakan tangan kecil, semuanya berharga. Taufik banyak membantu. Jika Aisyah menangis pada waktu malam, dia bangun bersama saya, dia menukar lampin dan menggendongnya. Puan Aminah juga membantu. Beliau menjaga Aisyah supaya saya dapat berehat pada siang hari. Beliau juga memasak dan melakukan kerja rumah. Saya bersyukur, saya merasakan kepentingan keluarga. Semasa Aisyah membesar, saya berpikir, saya perlu merealisasikan impian saya, impian untuk menjadi pegawai polis Malaysia. Saya berkata kepada Taufik, saya nak mula bersedia, peperiksaan polis. Taufik memberi semangat. Bagus. Saya akan jaga Aisyah. Saya memulakan permohonan kewarganegaraan. Kerana saya berkahwin dengan Taufik dan melahirkan Aisyah, saya layak, saya mengambil ujian bahasa Melayu. Saya juga menjalani temuduga, saya lulus. Saya menerima kewarganegaraan Malaysia, saya juga menerima paspor. Ia adalah paspor Malaysia. Hati saya dipenuhi dengan kebanggaan. Sekarang saya benar-benar rakyat Malaysia. Langkah seterusnya adalah peperiksaan polis. Saya mula membuat persiapan untuk peperiksaan polis tidak mudah. Kerana saya perlu belajar dalam bahasa Melayu. Istilah undang-undang sukar, kanun keseksaan, kanun tata cara jenayah, akta polis. Perkataan-perkataan yang tidak biasa. Saya belajar setiap hari. Apabila Aisyah tidur, saya membuka buku, saya belajar sehingga lewat malam. Taufik membantu saya. Dia menjelaskan perkataan yang sukar. Dia menyelesaikan masalah bersama saya. Saya bersyukur. Saya juga bersedia untuk ujian fisikal. Badan saya menjadi lemah selepas bersalin. Saya perlu membina kekuatan fisikal. Saya mendaftar di gym. Saya bersenam setiap hari. Berlari, pull-up, sit-up, ia sukar. Tetapi saya bertahan. Pengalaman menjadi polis di Ireland membantu, kerana saya tahu cara latihan fisikal, saya semakin baik secara beransur-ansur. Saya membuat persiapan selama 6 bulan. Tarikh peperiksaan semakin dekat, saya gugup. Taufik memberi semangat, awak akan berjaya. Awak boleh buat. Puan Aminah juga memberi sokongan, semangat. Aisyah ketawa sambil memeluk saya. Dia seolah-olah merasakan suasana gembira itu. Saya pergi ke pusat peperiksaan. Ramai orang, kebanyakannya rakyat Malaysia. Saya seorang sahaja warga asing. Saya merasakan pandangan orang lain. Ada orang yang memandang saya. Saya coba untuk tidak mempedulikannya. Peperiksaan bermula. Saya melihat soalan-soalan. Dalam bahasa Melayu, saya membacanya perlahan-lahan, saya faham, saya mula menyelesaikannya. Ia sukar, tetapi saya menyelesaikannya seperti yang telah saya sediakan. Masa berlalu dengan cepat. Peperiksaan tamat. Ketegangan hilang. Adakah saya berjaya? Saya cemas. Saya menunggu keputusan. 2 minggu berlalu. Ia adalah hari pengumuman. Saya duduk di hadapan komputer. Taufik berada di sebelah saya.
Saya masuk ke laman web, saya memasukkan nomor calon, jantung saya berdebar. Lulus. Dua perkataan itu kelihatan. Saya lulus. Air mata saya menitis, saya lulus. Saya menjerit. Taufik memeluk saya, tahniah, Sofia. Puan Aminah berlari. Betul ke awak lulus? Ya, saya lulus. Keluarga saya gembira bersama, Aisyah juga ketawa bersama. Dia seolah-olah merasakan suasana gembira itu. Saya juga mengambil ujian fisikal. Saya melakukannya seperti yang telah saya sediakan. Saya lulus. Saya juga menjalani temuduga. Saya ditanya mengapa saya ingin menjadi pegawai polis Malaysia. Saya menjawab, saya ingin membantu orang. Saya juga seorang polis di Ireland. Malaysia juga negara saya ingin menjadikan tempat ini selamat. Para penemuduga mengangguk, hati saya telah sampai kepada mereka. Saya lulus akhir. Saya menjadi pegawai polis Malaysia. Saya merealisasikan impian saya. Saya tidak dapat mempercayainya. Saya mendaftar di Akademi Polis. Latihan selama 6 bulan, ia sukar. Saya terpaksa berpisah dengan Aisyah. Saya hanya dapat bertemu dengannya pada hujung minggu, tetapi saya bertahan. Demi impian saya, kandungan latihan itu tidak asing. Ia serupa dengan yang saya terima di Ireland. Tetapi undang-undang Malaysia berbeza. Saya perlu belajar yang baru. Rakan sekerja saya pelik, pegawai polis warga asing. Mereka terkejut apabila saya memberitahu saya dari Ireland. Pada mulanya, ada jarak. Tetapi seiring waktu, kami menjadi rapat. Latihan bersama mewujudkan ikatan perpaduan. Pada suatu hari, seorang rakan sekerja bertanya, Sofia, kenapa awak nak jadi polis Malaysia? Kerana Malaysia adalah rumah saya. Kerana ini adalah negara di mana anak perempuan saya akan membesar. Saya ingin melindunginya. Rakan sekerja itu mengangguk. Hebat. 6 bulan berlalu. Ia adalah majelis tamat pengajian. Keluarga saya datang, Taufik, Puan Aminah, Aisyah, saya memakai uniform polis Malaysia. Saya memakai lencana di dada. Saya memandang cermin, saya dah jadi polis. Saya dah jadi polis lagi, saya terharu. Saya menerima penempatan. Balai Polis Brickfields, Kuala Lumpur, bertugas di kawangan pencegahan jenayah dan keselamatan komuniti. Ia adalah kerja yang biasa. Hari pertama bertugas, saya gugup. Saya memakai uniform, Aisyah memandang saya. Mama, cantik. Saya ketawa. Terima kasih. Saya tiba di balai polis, saya bertemu rakan sekerja. Saya diperkenalkan, semua orang terkejut apabila saya memberitahu saya adalah pegawai polis warga asing, tetapi reaksi mereka bagus. Mereka mengucapkan selamat datang. Mereka berkata harap dapat bekerja sama. Rakan kongsi saya ialah Sarjan Lim. Seorang pegawai polis lelaki berusia 30 tahun. Ini adalah tahun kelima dalam kerjanya. Dia baik hati. Harap dapat bekerja sama, Sofia, kata Sarjan Lim. Saya juga harap begitu, saya menjawab. Kami mula meronda, kami berjalan di jalanan Brickfields. Ramai orang, bangunan-bangunan tinggi, ia sangat berbeza dengan Dublin. Pada mulanya, ia asing. Tetapi secara beransur-ansur saya menjadi biasa. Pekerjaan polis di mana-mana serupa. Untuk bertemu rakyat dan melindungi keselamatan mereka, itulah pekerjaan polis. Pada suatu hari, panggilan masuk. Seorang pelancong warga asing sesat, kami pergi ke tempat kejadian, ia adalah seorang pelancong Inggris. Dia menunjukkan ekspresi cemas. Dia berkata dia tidak dapat mencari hotelnya. Saya berkata dalam bahasa Inggris, tidak mengapa, saya akan bantu awak. Pelancong itu terkejut. Awak boleh cakap bahasa Inggris? Ya, saya dari Ireland, betul ke?
Polis Malaysia. Ya, saya rakyat Malaysia. Saya membimbingnya ke hotel. Pelancong itu bersyukur. Terima kasih banyak. Polis Malaysia sangat ramah. Saya ketawa. Selamat melancong, Sarjan Lim kagum. Sofia memang hebat, fasih cakap dengan warga asing. Itu kepakaran saya ketawa. Kerja saya menarik, saya merasa puas. Saya dapat melakukan pekerjaan yang sama seperti yang saya lakukan di Ireland, di Malaysia. Kadang-kadang ada juga perkara sukar. Apabila bahasa saya tidak sempurna, kadang-kadang berlaku salah faham. Tetapi rekan sekerja saya membantu. Reaksi penduduk juga pelbagai. Kebanyakannya ramah. Mereka menganggap pegawai polis warga asing sebagai sesuatu yang menarik. Ramai juga yang memberi sokongan. Tetapi kadang-kadang saya juga merasakan diskriminasi. Ada orang yang mengkritik, warga asing jadi polis ke. Ada juga yang berkata saya telah merampas tempat orang tempatan. Saya terluka. Tetapi saya tidak menyerah, saya bekerja lebih keras. Karena saya ingin membuktikan bahwa saya juga seorang pegawai polis Malaysia yang berkaliber. Setahun berlalu, saya menerima anugerah untuk pencapaian cemerlang dalam tugas sokongan pelancong warga asing. Saya bersyukur. Sarjan Lim mengucapkan tahniah kepada saya. Sofia, tahniah. Awak memang buat dengan baik. Terima kasih, Sarjan Lim. Saya pulang ke rumah, saya menunjukkannya kepada keluarga saya. Taufik bangga, awak memang hebat. Puan Aminah juga gembira, menantu saya yang terbaik. Aisyah juga bertepuk tangan, Mama. Saya bahagia. Saya telah merealisasikan impian saya dan saya mempunyai keluarga. Saya tidak kekurangan apa-apa. Saya membuat panggilan video kepada ibu bapa saya. Saya menunjukkan anugerah itu. Ayah saya berkata, bangga saya, Sofia, ibu saya juga menangis. Anak kami memang hebat. Abang saya juga mengucapkan tahniah. Sofia, hebat, saya bersyukur. Sokongan keluarga adalah kekuatan besar. Aisyah semakin membesar. Sudah 3 tahun. Dia pergi ke Tadika, dia bertutur bahasa Melayu dengan fasih, dia juga mempunyai ramai kawan. Kadang-kadang dia bertanya, Mama, kenapa mama saya lain dari mama lain, muka mama lain? Sebab mama dari Ireland. Sebab tu nampak lain. Ireland, ya. Jauh. Kampung halaman mama, Aisyah pelik, saya pun orang Ireland. Separuh Ireland, separuh Malaysia, awak istimewa. Aisyah ketawa, saya istimewa. Ya, sangat istimewa. Saya berharap Aisyah akan berbangga bahwa dia adalah anak istimewa yang memiliki kedua-dua budaya dua negara. Kadang-kadang saya rindu Ireland. Saya rindu Liam. Saya juga rindu rakan-rakan saya. Jalanan Dublin, musik pub, bau laut. Tetapi saya tidak mau pulang, karena Malaysia adalah rumah saya. Karena keluarga saya ada di sini, pekerjaan saya ada di sini. Setahun sekali saya melawat Ireland. Saya bertemu keluarga saya. Saya juga bertemu rakan-rakan saya. Saya melepaskan rindu, tetapi saya sentiasa kembali ke Malaysia, karena ini adalah tempat saya. Pagi ini juga saya memakai uniform. Saya memandang cermin, uniform polis Malaysia, lencana di dada saya bersinar. Saya masih bangga, Aisyah berlari. Mama, hari ini polis lagi. Iya, Mama kena pergi. Mama, cantik, saya ketawa. Terima kasih, anakku. Saya bersiap untuk bertugas. Taufik menyediakan sarapan, nasi goreng. Kami makan bersama. Hari ini ada apa-apa jadwal? Taufik bertanya, ada rondaan dan mesyuarat, petang nanti saya balik awal. Hati-hati pergi. Selalu begitu. Rutin harian yang biasa ini sangat saya syukuri. Saya pergi ke balai polis, saya menaiki LRT. LRT Malaysia sentiasa menakjubkan,
bersih dan tepat. Tiba tepat pada masanya, saya melihat orang ramai. Orang yang pergi bekerja, pelajar yang pergi sekolah, warga emas yang bersenam, pelbagai orang menjalani kehidupan masing-masing. Melindungi orang-orang ini adalah pekerjaan saya. Saya merasa puas. Saya tiba di balai polis. Saya menyapa rekan sekerja. Sofia, selamat pagi. Selamat pagi. Hari kerja bermula, kami menerima taklimat, kami memeriksa perkara-perkara utama hari ini. Kami memeriksa kawasan rondaan. Sarjan Lim dan saya keluar meronda. Kami berjalan di jalanan Brickfields, cahaya matahari hangat, hari yang indah. Seorang nenek yang berjalan terjatuh. Saya berlari ke arahnya. Nenek, awak oke? Saya memapah nenek itu. Alamak, terima kasih, tak ada yang cedera ke? Tidak, saya oke. Terima kasih, polis. Saya membimbing nenek itu dengan selamat. Ia adalah perkara kecil, tetapi hati saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Masa makan tengah hari. Sarjan Lim dan saya pergi ke kantin. Kami makan mie kari. Kini ia adalah rasa yang biasa. Sarjan Lim bertanya, Sofia, macam mana kehidupan di Malaysia? Dah 3 tahun, kan? Iya, masa cepat berlalu. Dah biasa ke semuanya. Iya, sekarang dah oke. Malaysia rasa selesa, keluarga sihat, ya, semua sihat. Aisyah pun membesar dengan baik. Baguslah, Sarjan Lim ketawa. Memang hebat, datang dari negara asing, sampai jadi polis. Saya menggelengkan kepala. Saya bernasib baik. Saya bertemu dengan orang-orang yang baik. Walaupun begitu, tetap hebat. Saya kagum. Terima kasih, kami selesai rondaan petang dan kembali. Saya membuat laporan, saya mengemas meja kerja, masa tamat kerja, saya menanggalkan uniform, saya menukar kepada pakaian kasual, saya pulang ke rumah. Dalam LRT, saya berpikir, dah 3 tahun saya tinggal di negara ini. Pada mulanya, ia asing. Saya tidak tahu bahasa, dan budaya juga berbeza. Saya datang sendirian dengan keadaan hamil dan cemas. Tetapi sekarang, ia berbeza. Saya boleh bertutur bahasa Melayu. Saya memahami budaya Malaysia. Saya bekerja sebagai pegawai polis Malaysia. Malaysia telah menjadi rumah saya. Betul-betul telah menjadi rumah saya. Saya tiba di rumah. Saya membuka pintu. Aisyah berlari. Mama. Saya memeluknya. Anak mama. Mama rindu. Taufik keluar dari dapur. Selamat pulang, penat hari ini. Tidak mengapa. Makan malam apa? Saya masak asam pedas. Aisyah suka. Puan Aminah tersenyum di ruang tamu, cepatlah mandi, jom makan. Saya mandi dan keluar. Kami duduk di meja makan. Keluarga berkumpul, kami makan malam bersama. Aisyah berkata, Mama, hari ini saya lukis kat tadika. Lukis apa? Keluarga kita, Mama, Ayah, Nenek, dan saya. Dia menunjukkan lukisannya. 4 orang berpegangan tangan dan ketawa. Komel, cantiknya awak lukis, saya memuji, Aisyah ketawa. Detik-detik seperti ini adalah kebahagiaan. Makan malam biasa, perbualan keluarga, ketawa anak perempuan saya. Inilah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak saya rasakan di Ireland. Karena saya hanya hidup untuk pekerjaan polis. Tiada keluarga, tiada cinta. Tetapi di Malaysia, saya mendapat segalanya. Suami yang saya cintai, anak perempuan yang saya cintai, ibu mentua yang baik hati, pekerjaan yang memuaskan. Saya bersyukur, sangat bersyukur. Malam tiba, saya tidurkan. Aisyah, saya membacakan buku cerita. Hari ini adalah cerita rakyat Ireland. Saya membacanya dalam bahasa Inggris. Aisyah mendengar, Mama, bahasa Inggris, seronok. Iya.
Aisyah pun kena belajar bahasa Inggris. Saya nak pandai bahasa Inggris. Macam mama. Kalau macam tuh, kena belajar bersungguh-sungguh. Mama akan ajar. Aisyah tidur. Saya mencium dahinya. Saya sayang awak, anakku. Saya keluar ke ruang tamu. Taufik duduk di sofa, saya duduk di sebelahnya. Macam mana hari ini? Bagus. Awak, saya pun bagus. Projek baru dah mula. Projek apa? Reka bentuk kondominium. Projek besar. Menariknya. Mesti berjaya. Awak kan ada bakat. Taufik ketawa. Terima kasih. Dia memegang tangan saya. Ia hangat. Sofia, bahagia? Taufik bertanya. Ya, sangat bahagia. Saya pun. Saya bahagia ada awak dan Aisyah. Saya tersenyum. Kesunyian seketika. Kesunyian yang selesa. Jika difikirkan, banyak perkara telah berlaku. Hari saya tersilap menangkap Taufik di Dublin, itu adalah permulaan. Bagaimana jika pada hari itu saya tidak memeriksa kamera keselamatan? Bagaimana jika saya tidak mencadangkan makan malam meminta maaf? Kami tidak akan bertemu, kami tidak akan jatuh cinta, Aisyah juga tidak akan ada, dan kebahagiaan yang saya miliki sekarang juga tidak akan ada. Ia adalah takdir. Seolah-olah kami memang ditakdirkan untuk bertemu. Apabila saya mengetahui fakta kehamilan, saya takut. Karena saya sendirian dan tidak dapat dihubungi, sukar untuk memberanikan diri datang ke Malaysia, tetapi saya datang. Demi anak perempuan saya, dan demi cinta. Saya datang ke Malaysia dan memulakan kehidupan baru. Ia adalah negara yang tidak dikenali, tetapi ia menerima saya. Saya mendapat keluarga, dan saya juga mendapat impian. Saya menjadi pegawai polis Malaysia, impian yang kelihatan mustahil. Karena bukan mudah bagi warga asing untuk menjadi polis Malaysia, tetapi Malaysia memberi saya peluang. Ia membolehkan saya merealisasikannya jika saya berusaha. Ia memberi saya kewarganegaraan. Ia memberi saya peluang peperiksaan. Ia melayan saya sama rata. Saya bersyukur. Saya bersyukur kepada negara ini. Tentu saja, ia tidak sempurna. Ada juga diskriminasi dan kesukaran. Kadang-kadang saya masih dilayan sebagai warga asing. Tetapi kebanyakan orang baik hati, rakan sekerja membantu dan penduduk memberi sokongan. Jiran-jiran prihatin dan keluarga menyayangi saya. Itu sudah cukup, saya memikirkan masa depan Aisyah. Anak perempuan saya akan membesar dengan baik di negara ini. Sebagai rakyat Malaysia dan rakyat Ireland, dia adalah anak istimewa yang memiliki kedua-dua budaya. Dia akan bertutur bahasa Melayu dan bahasa Inggris, dan dia akan mengetahui kedua-dua budaya Malaysia dan Ireland. Saya bangga. Saya berharap Aisyah akan menjadi jambatan yang menghubungkan dua negara. Saya berharap dia akan menjadi manusia yang luas pemikirannya dan memahami dunia. Impian saya juga begitu, saya juga ingin menjadi jambatan yang menghubungkan dua negara. Sebagai pegawai polis Malaysia, saya ingin membantu warga asing dan menghubungkan budaya. Saya sudah melakukannya. Saya membantu pelancong warga asing. Saya menghilangkan halangan bahasa. Saya menunjukkan sisi baik Malaysia. Orang yang saya bantu menyukai Malaysia. Mereka berkata polis Malaysia sangat ramah. Hati saya dipenuhi dengan kebahagiaan. Saya akan terus melakukannya. Saya akan melakukan yang terbaik sebagai pegawai polis Malaysia. Saya akan belajar lebih banyak bahasa Melayu. Saya akan memahami Malaysia dengan lebih baik. Dan saya akan menjadi polis yang lebih berkaliber. Saya juga ingin mengajar Aisyah. Bagaimana mama hidup, kesukaran apa yang mama alami, dan bagaimana mama mengatasinya. Bahwa jika kita tidak menyerah, impian boleh direalisasikan. Bahwa dengan cinta dan keberanian, perkara yang mustahil boleh menjadi mungkin. Kadang-kadang saya berpikir,
Saya berharap kisah saya akan memberi harapan kepada seseorang. Bahwa orang yang datang dari negara asing juga boleh berjaya di Malaysia, bahwa keluarga juga boleh bahagia. Bahwa jika kita memberanikan diri mengejar impian, jalan akan terbuka. Saya adalah buktinya, polis Ireland menjadi polis Malaysia, warga asing menjadi rakyat Malaysia. Saya telah mencapai apa yang kelihatan mustahil. Anda juga boleh. Di mana sahaja Anda berada, sesiapa sahaja boleh merealisasikan impian mereka. Cari orang yang Anda cintai, beranikan diri, jangan menyerah, berusaha, maka jalan akan terbuka. Ada negara seperti Malaysia, negara yang menerima Anda dan memberi Anda peluang. Hari ini juga saya akan menjalani kehidupan di Malaysia. Sebagai seorang polis, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai rakyat Malaysia, saya bersyukur. Saya bersyukur atas segalanya ini. Terima kasih Malaysia, karena memberi saya kehidupan baru, membolehkan saya merealisasikan impian saya, dan membolehkan saya melindungi keluarga saya. Saya cinta. Saya mencintai negara ini. Ini adalah rumah saya, kampung halaman saya, dan masa depan Aisyah. Inilah kisah saya. Kisah Sofia. Kisah seorang polis Ireland, yang menjadi polis Malaysia, kisah yang terus berlanjutan, kisah hidup di negara ini, hari ini dan esok. Terima kasih. Saya berharap Anda semua juga akan memberanikan diri mengejar impian Anda. Ia mungkin, sudah tentu ia mungkin. Malaysia menanti Anda, seperti saya.